Okay, jadi cikgu akan paparkan, sharekan skrin. Okay, jadi hari ni kita akan belajar mengenai dengan, okay, semua nampak Okay, jadi hari ni kita akan masuk kepada bab 3 iaitu bab simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Di mana bab 3 ni matematik pengguna, betul tak? Melibatkan kewangan lah. Jadi hari ni sebelum kita tengok kepada sesi latihan, sebelum tu cikgu nak buat ringkasan secara umum apa yang ada di dalam bab 3 simpanan dan pelaburan. Oleh kerana cikgu yakin dan cikgu percaya bahawa awak semua dah belajar dan dah pun habis berkenaan dengan silibus ni, topik ni, betul tak? Jadi ni adalah untuk peterminda sahajalah. Kita nak recall balik, kita nak imbas kembali apa yang ada di dalam bab 3. Jadi kita tengok dahulu, kita akan belajar berkenaan dengan simpanan dan pelaburan. Di mana dalam simpanan dan pelaburan kita akan memerihalkan berkenaan dengan simpanan. Apa itu simpanan dan apa itu pelaburan. Okay, dalam simpanan kita akan ada 3 jenis akaun simpanan. Di mana kalau awak tengok, kita akan ada akaun simpanan. Yang pertama, akaun simpanan. Kedua, akaun simpanan tetap. Dan ketiga, akaun simpanan semasa. Di mana akaun simpanan ni adalah apa? Akaun simpanan yang kita boleh menyimpan duit, menyimpan wang simpanan kita pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Dan kita boleh mengeluarkan wang kita tu pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ataupun wang simpanan tu untuk akaun simpanan kita boleh apa? Kita boleh keluarkan atau ambil wang dekat ATM ataupun dekat kaunter. Jadi untuk akaun simpanan ni adalah faedah yang diberikan. Bila kita menyimpan, kita akan dapat faedah. Bank akan memberi faedah. Cumanya untuk akaun simpanan, untuk tahap faedahnya adalah rendah lah. Jadi kita boleh, kalau tengok ke dekat sini, untuk akaun simpanan boleh dikeluarkan bila-bila sahaja. Okay, yang kedua kita ada akaun simpanan tetap. Okay, untuk tetap ni, akaun simpanan tetap dia ada tempoh matang. Maksudnya dia ada tempoh simpanan kita. Contoh, masa kita nak buka akaun, untuk akaun simpanan tetap kita ada contoh tempoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke, ada juga untuk 1 tahun. Jadi, untuk akaun simpanan tetap, kita akan dapat pulangan ataupun faedah tinggi. Jadi, dekat sini apabila andai kata awak semua membuka akaun simpanan tetap dalam tempoh 1 tahun. Untuk rate faedahnya, dalam tempoh ni apabila kamu semua keluarkan duit yang kita simpan tu sebelum cukup tempoh matang. Maksudnya, contoh, awak menyimpan duit pada 1 Februari 2022 dan untuk akaun simpanan tetap tempohnya adalah 1 tahun. Maknanya awak boleh keluarkan pada 1 Februari 2023. Tetapi awak keluarkan sebelum Februari 23, maka faedah yang awak dapat tu tak dapat yang tetap. Yang maksudnya mungkin awak akan dapat potongan faedah. Dipotong ataupun kurang daripada yang sepatutnya lah. Okey, yang ketiga kita ada akaun simpanan, di mana untuk akaun simpanan ni adalah sejenis individu boleh simpan ataupun syarikat lah. Untuk syarikat. Okey, untuk dekat sini akaun simpanan kita boleh keluarkan melalui cek. Nak mudah kena ingat cek lah ni untuk akaun simpanan. Okey. Bila kita membuat simpanan, kita akan dapat faedah.
di mana faedah kita ni kita terbahagi kepada dua. Kita ada faedah mudah dan kita ada faedah compound. Ataupun interest. Interest ni bahasa Inggeris lah. So, kita ada interest, faedah mudah di mana formulanya adalah I sama dengan PRT. Di mana P merujuk kepada principal, R ni adalah rate. Apa? R kadar faedah. Dan T ni adalah tempoh masa. Tempoh berapa lama awak menyimpan duit tu. Awak akan dapat faedah lah. Faedah ni adalah apa? Ganjaran yang akan diberikan oleh siapa? Oleh pihak bank sekiranya awak menyimpan wang tertentu lah. Contoh awak menyimpan RM2,000 selama 2 tahun. Bank ni bagi rate. Contoh rate 2%. Bagaimana kita nak tahu nilai faedah kita? Berapa bank bagi? Menggunakan formula lah I sama dengan PRT. Okey, untuk faedah compound pula, compound ni bukan macam kena compound kena denda. Bukan maksud kena denda. Untuk faedah compound ni adalah dalam 1 tahun berapa kali awak kena, bila awak menyimpan, berapa kali awak kena compound. Maksudnya compound ni berapa kali awak akan dapat faedah. Sekiranya dalam masa 1 tahun, awak dapat 4 kali kena compound bilangan. So maknanya dalam 4 tu, yang pertama contohnya awak akan dapat faedah compound 200. Pada kali kedua 200. Macam tu. Dia bukan macam faedah yang kena denda tu. Yang ni compound. So saya rasa awak semua faham lah. So kita ada pelaburan. Kita ada saham, amanah saham, hartanah. So ni adalah awak tengok lah. Dekat simpanan, akaun simpanan tahap risiko dia bebas risiko. Kalau tahap pulangan rendah. Tahap kecairan tinggi. Kalau simpanan tetap dia bebas risiko juga. Kalau saham syarikat tinggi, hartanah rendah, unit amanah rendah. So ni adalah nanti cikgu akan share lah di dalam grup. Okey, mari kita tengok terlebih dahulu untuk latihan lah. Mari kita tengok. Jadi, kita tengok dahulu bahagian A. Okey, nombor 1. Semua nampak Okey, jadi nombor 1, setiap bulan Suri akan mendepositkan bayaran gaji ke dalam akaun bank pekerjanya. So, apakah jenis akaun bank yang digunakan oleh pekerjanya? So, kita ada A, akaun simpanan, B, akaun simpanan tetap, C, akaun amanah saham dan D, akaun semasa. So, apa jawapan awak semua? Yes, iaitu A. Ingatlah A ni mana-mana individu boleh membuka akaun simpanan. So untuk nombor 1 adalah akaun simpanan. Akaun simpanan lah. Okey, nombor 2. Tengok nombor 2. Swetly perlu membayar RM655.56 sebulan selama 3 tahun. Selama 3 tahun jika dia ingin membuat pinjaman peribadi sebanyak RM20,000 dengan Bank Rahmah. So ni dah di bawah, nombor 2 ni dah di bawah kredit dan hutang. Iaitu dia nak buat pinjaman hutang lah. So dia boleh mengurangkan nilai insurans bulanan yang perlu dibayar dengan A, menaikkan jumlah pinjaman kepada RM25,000. B, membuat pinjaman dengan Bank Matahari yang menawarkan kadar faedah 6.5% setahun. C, iaitu menambah tempoh bayaran balik pinjaman kepada 48 bulan. Dan D, membuat pinjaman sebanyak RM10,000 daripada Bank Rahmah dan RM10,000 daripada Bank Matahari yang menawarkan kadar faedah 6.5% setahun. Rasa-rasa dia perlu membayar RM650 sebulan
selama 3 tahun. Selama 3 tahun. So dia membuat pinjaman RM20,000. Jadi macam mana yang dia perlu buat untuk mengurangkan nilai insurans bulanan? Dengan apa? A, B, C, D. Ha, siapa tahu jawapan ni? Kalau kita guna jawapan B boleh ke? Okey. Dekat sini awak cakap B, membuat pinjaman dengan Bank Matahari. Membuat pinjaman dengan Bank Matahari yang menawarkan kadar faedah 6.5%. So dekat sini, dia membuat pinjaman dengan apa? Dengan Bank Rahmah. Kalau Suelek pinjam lagi dengan Bank Matahari, terjejas ke tak dengan bayaran insurans untuk dekat yang perlu bayar dengan Bank Rahmah? Tak terjejas. Ada menambahkan hutang lagi, adalah kalau dia membuat B. Dekat sini awak tengok. Dia nak membayar insurans bulanan selama 3 tahun. Okey, 3 tahun, rasa-rasa berapa bulan 3 tahun ni? 36. Yes, 36 bulan. Betul tak? Dalam tempoh 36 bulan, dia nak bayar balik pinjaman peribadi dia selama RM20,000 ni, iaitu dia kena bayar RM655. Apa yang dia perlu buat sekiranya dia nak kurangkan daripada bayar RM650 tu, dia nak kurangkan, iaitu dengan apa? Dengan menambah tempoh bayaran balik kepada 48 bulan. Maksudnya, sekiranya dia panjangkan tempoh pembayaran dia akan mengurangkan tempoh. Maksudnya dia boleh mengurangkan jumlah insurans bulanan. Faham ke? Sekiranya A menaikkan jumlah pinjaman kepada RM25,000. Contoh, dia RM25,000. Lagi tambah dia membayar insurans bulanan. Faham ke? Maknanya kalau dia nak kurangkan insurans bulanan, dia kena panjangkan tempoh pinjaman. Kalau dia membuat pinjaman RM10,000 dengan Bank Rahmah, RM10,000 dengan Bank Matahari, dengan kadar faedah 6.5 ni lagi tinggi. Maksudnya jalan caranya adalah dengan memanjangkan tempoh bayaran balik lah. Faham ke? Faham. Okey, nombor 3. Antara berikut, yang manakah menunjukkan pulangan daripada keuntungan modal? A. Puan Saroja menerima bayaran sewa sebanyak RM550 setiap bulan. B. Bonus 6,160 unit yang dimiliki oleh Puan Ainah ialah RM1,540. C. Selepas 5 tahun, Hamid telah menjual bangunan kedai yang dimiliki dengan kenaikan 45% daripada harga asal. D. Setiap bulan, Cik Nazlah telah menerima dividen lebih dari RM10 bagi simpanannya. Jadi, nombor 3 ni yang mana menunjukkan pulangan daripada keuntungan modal. Maksud keuntungan modal ni macam mana? Andai kata awak beli sebotol air berjumlah RM30. Lepas tu, nak tahu, lepas tu awak pun jual balik harga botol air tu dengan berharga RM40. So, apa itu nilai keuntungan awak? Keuntungan modal, untung daripada modal. Modal kita tadi RM30 dengan kita membeli botol air RM30 dan kita jual RM40. So, untung dia berapa dapat? RM10.
ringgit. RM10 tu ialah maksud keuntungan modal. Jadi A, B, C, D. Saya dah bagi contoh. A. Puan Saroja menerima bayaran sewa sebanyak RM500. Ada kaitan dengan modal tak? B. Bonus bagi RM6,000. Yang ni dikaitkan kalau B dengan bonus. Tak ada kaitan dengan keuntungan modal. C. Selepas 5 tahun, Hamid telah menjual bangunan kedai yang dimilikinya dengan kenaikan 45% daripada harga asal. Di setiap bulan Encik Nazlah menerima dividen. Jadi rasa-rasa 14 mata memandang. So nombor 3 ni apa menunjukkan pulangan. Pulangan C. daripada yes, iaitu C lah. Tengok selepas 5 tahun. Sorry. Tengok, selepas 5 tahun Hamid telah menjual kedai yang dimilikinya dengan 40%. Andai kata kedai dia beli tu adalah sebanyak RM500,000. Lepas tu kenaikan dia jual. So 40% daripada 500. 5% ni ialah keuntungan modal. Faham? Jelas. So, nombor 3 ialah C lah. Okey, nombor 4. So, nombor 4, 5, 6. Cuba baca dulu. Cikgu bagi dalam 3 minit. Cuba baca dan fahami. Cuba baca dan fahami jawab soalan. Okey, dah ke semua? Okey, mari kita tengok nombor 4. Berapakah jumlah
Jumlah simpanan bulanan yang digalakkan oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit bagi setiap orang. Dekat sini, yang ni ialah sedikit mm, info ataupun pengetahuan yang awak semua perlu tahu bahawa untuk seseorang atau individu yang ingin membuat simpanan bulanan daripada pendapatan. Contohnya pendapatan yang dia dapat setiap bulan lah. Ah, Agensi kaunseling dan pengurusan kredit ni adalah AKPK lah. Dia sarankan bahawa untuk individu yang ingin membuat simpanan setiap bulan digalakkan menyimpan adalah 10%. 10%. 10% daripada jumlah pendapatan setiap bulanan. Faham tak maksudnya? Daripada pendapatan bulanan. Jadi, ni AKPK yang sarankan bahawa 10% daripada pendapatan bulanan seseorang lah. Jadi, so kita tengok 6% daripada pendapatan bulanan salah. So, B 4% daripada pendapatan bulanan. So, C 1/3 daripada pendapatan bulanan. So, jawapannya adalah 1/10 daripada pendapatan bulanan. Cikgu, kenapa cikgu cakap 1/10? Tadi cikgu cakap 10%. Ingat, 10% ni ialah 10/100. Kalau kita potong, kita akan dapat 1/10 lah. Maka yang ni awak kena tahu. 10% individu yang nak menyimpan wang, mestilah ambil 10% daripada pendapatan setiap bulan. Contohnya, individu A ni membuat pendapatan bulanannya adalah RM2,000. Andai kata dia nak buat penyimpanan lah, dia nak simpan. So, maka 10% daripada 2,000. Maka kita akan dapat 200. Maka AKPK ni sarankan individu ni menyimpan 200 setiap bulan. Faham? Jelas ke? Boleh? So, jawapannya adalah D lah. 1/10 daripada pendapatan bulanan. Okay. So, mari kita tengok kepada nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan harga jual dan wang pendahuluan sebuah telefon pintar. Okay. So, harganya 3,650. Wang pendahuluan 200. So, kadar faedah setahun ialah 3.8% dan tempoh bayaran 2 tahun. Yang ni, sekiranya, tengok harga jual dan wang pendahuluan. So, ni harga untuk bagi telefon. Telefon apa ni? iPhone ke? Apple ke? 3,650. Yang ni kita nak buat installment ataupun loan. Installment ni macam kita nak beli telefon dengan bayar bulan-bulan, bukan bayar cash. Maksudnya kita berhutang lah ni. So, bila berhutang, kita buat kontrak dengan antara kita dengan pihak yang menjual tu lah. Ada kontrak. So, jika ada wang pendahuluan ni macam down payment, awak bayar dahulu 200, barulah dapat handphone tu, dan kita akan kira berapa jumlah awak nak buat tempoh berhutang selama 2 tahun dan kadar faedah ni 3.8%. Kena ingat, kalau rate tinggi maka tinggilah bayaran dia. So, kalau contoh
nak kurangkan bayaran bulan-bulan, awak kena panjangkan tempoh bayar simpanan. Tu tapi kalau seseorang jenis nak kurangkan tempoh, tak naklah berhutang lama-lama cikgu. Apa kata nak setahun je. Maka kalaulah lagi awak kena faham lagi sikit tempoh dia, maka lagi tinggi jumlah bayaran balik. Maksudnya awak nak kurangkan tempoh, maka tinggilah jumlah setiap-tiap bulan insurans bulanan. Okey. So mari tengok si Sani ingin membeli, kita tengok Sani ni ingin membeli telefon itu. Dia membayar wang pendahuluan dan baki dibayar secara insurans bulanan. Ansur setiap bulan. Tu masuk insurans bulanan. Ansur. So berapakah jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Sani? So sekarang dia nak jumlah faedah. Maksudnya berapakah jumlah faedah yang perlu dibayar? Okay. So dekat sini nak tahu jumlah faedah yang dia perlu bayar adalah kita kena cari dahulu jumlah bayaran balik. Maksudnya kita nak guna formula apa? Jumlah bayaran balik jika meminjam, kita ada formula jumlah bayaran balik. Iaitu simbolnya adalah A sama dengan P plus PRT. So, P ni adalah apa? Prinsipal, jumlah wang lah. Maksudnya, R ni apa? Rate, kadar faedah setahun. T ni adalah tempoh. Jadi, dekat sini, P kita, adakah P kita RM3,650? P kita ni adalah jumlah wang ataupun dekat sini hutang kan. So jumlah dia. Tapi tengok Sani ni telah membayar wang pendahuluan 200. Maka kita akan tolak dahulu 3,650 kita akan tolak dengan 200 dahulu. So maka P dah jadi berapa? P dah jadi RM3,450. So R kita adalah 3.8 ni lah. Ni adalah R. 2 tahun ni adalah T. Boleh? Boleh. Okay. Okay, so dekat sini kita tengok. So P kita berapa? RM 3,450. Awak kena tahu dulu jumlah bayaran balik. Maksudnya bila kita beli phone ni, jumlah bayaran balik ni termasuk dengan interest. Kadar dia setiap tahun berapa bank akan charge. Bukan bank, pihak kedai tu akan charge. Setiap tahun tu berapa ringgit. Sebab tu maka akan ada peningkatan. So tambah dengan PRT 3,450 darab dengan rate. Rate-nya 3.8%. So 3.8%. Artinya adalah 2 tahun. Cuba tekan calculator masing-masing. Dapat berapa? Ini 3,450 lah. So PRT. Dapat apa? Cikgu tak boleh nak tunjuk dengan calculator. Sebab cikgu guna tab je hari ni. Laptop cikgu ada masalah sikit.
tambah RM262.20. Awak dapat 262.2. So campur dua tu awak akan dapat RM3,712.20. Maksudnya, tengok jumlah bayaran balik awak ni, kita harga phone ni RM3,650 je. Tolak dengan awak dah bayar RM200, dia jadi RM3,400. Bila kita nak bayar balik, totalnya dah jadi RM3,712.20. So nak tahu faedah, maka awak tolak lah. Sebenarnya faedah ni, berapakah jumlah faedah kita boleh dapat daripada apa? Yang ni cikgu saja je nak tunjuk. Kita ada PRT ni sama dengan apa? Faedahmu mudah, iaitu I sama dengan PRT. Maka faedah yang awak dapat ialah berapa? RM262.20, iaitu C. Kalau kita tolak RM3,712, tolak dengan RM3,450. Sama, kita akan dapat RM262.20. Yang ni kalau kita nak cari faedah. Boleh? Faedah yang diterima. Sekiranya, contoh, cikgu nak tanya soalan cikgu, yang ni jumlah bayaran balik, you all semua dah dapat RM3,712.20. Jadi, berapakah nilai bulanan yang perlu Sani bayar? Macam mana kita nak cari insurans bulanan setiap bulan yang Sani perlu bayar? Macam mana kita nak buat? Cikgu, kita nak kira. Okey. Awak nak kira? Cuba kira. Dalam masa berapa tahun? 2 tahun kan? Jadi 1 tahun ada berapa belas bulan? Cikgu, Ya. macam mana kira? Macam mana kira apa? Logam? Yang nombor yang tu cikgu kata tadi. Nombor 5 tu. Oh, Nombor 5. Saya tak dengar lah. Ke saya yang lag Awak semua jelas tak dengar suara saya? Awak tengok, tengok ni. Yang ni, yang dapat C tu adalah apa? Yang dapat C tu adalah, dia setiap nak faedah. Jumlah yang faedah perlu dibayar oleh Sani. Maksudnya, jumlah yang dikenakan oleh Sani tu selama 2 tahun berapa? Maknanya, dia dikenakan RM262.20. Macam ni lah. Iaitu menerusi formula apa? I sama dengan PR. P tu apa? Kita RM3,450. Rate-nya 3.8/100. T adalah 2 tahun. Maka I ni apa maksud I? Faedahmu dah. Faedah. So awak akan dapat RM262.20.
sen. Dalam masa 2 tahun, faedah yang dikenakan adalah RM262.20. Faham ke? Faham cikgu. Okey. Soalan cikgu, RM3,712.20 tu jumlah bayaran balik. Soalan cikgu, rasa-rasa cuba awak semua kira berapa insurans bulanan yang Sani perlu bayar setiap bulan. Macam mana kita nak kira setiap bulan Sani perlu bayar berapa? Dia kena bayar 12 kali kan? Dia kena bayar berapa? Awak kena tengok bayar balik 3,700. Maksudnya dalam tempoh bayaran 2 tahun. Jadi 2 tahun, awak kena kira lah 2 tahun kita ada berapa belas bulan. 24 bulan. Betul tak? Maka RM3,712.20 kita bahagilah 24 bulan. Maka setiap bulan yang Sani perlu bayar adalah RM154. Awak bahagi je 24 bulan. Sebab kita nak tahu setiap bulan. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Jadi jumlah bayaran balik RM3,712.20 bahagi je dengan 24 bulan. Maka akan dapat untuk 1 bulan iaitu RM154.70. Maka setiap bulan insurans bulanan Sani 154. Yang ni soalan cikgu lah. Cikgu sendiri yang buat soalan. Soalan dia yang ni dia nak faedah mudah. Faham ke? Kalau dia Faham, suruh cari insurans bulanan. Boleh. Okey. So mari kita tengok kepada ada soalan ke setakat ni? Assalamualaikum cikgu, boleh saya keluar tak daripada kelas ni sekejap, ada urusan. Okey, boleh. Okey, awak tengok nombor 6. Dalam penyata kad kredit untuk bulan Mac. Yang ni kaitan dengan kad kredit lah. So, ingat balik, sekejap cikgu tunjuk kad kredit. Nota ni. Tengok, kad kredit ni kita ada kelebihan lah. Kelebihan dengan kekurangan. Tengok, pemegang kad kredit harus membayar sepenuhnya baki hutang kad kredit untuk membolehkan mereka menikmati tempoh tanpa faedah 20 hari sejak urus niaga mula direkodkan atau tarikh penyata sehingga tamat tempoh berakhir. Jika dia membayar hanya sebahagian, dia akan kehilangan tempoh. Kalau dia tak membayar langsung hutang kad kredit, maka dia akan ada juga syarat-syarat dia. Nanti kita tengok. Okey. So kita tengok nombor 6. Dalam penyata kad kredit untuk bulan Mac, baki tertunggak yang perlu dibayar oleh Encik Ding ialah RM4,300. RM4,300. Lepas tu Encik Ding tidak menggunakan kad kredit dia pada bulan Mac. Pada bulan Mac dia langsung tak guna kad kredit. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? So maknanya yang tertunggak ni adalah 4,300 ni yang dia tertunggak dari bulan berapa? Bulan Februari ataupun bulan 1 Januari. Bulan Mac ni dia tak menggunakan kad kredit. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? A. Bayaran minimum hanya boleh dibayar oleh Encik Ding ialah 300. B. Encik Ding perlu membayar bayaran minimum bagi jumlah tertunggak. Okey, lagi.
C. Hanya cas kewangan ke atas baki tertunggak sahaja yang dikenakan. Jika Cik Din tidak membuat sebarang bayaran. Okey, untuk mengelak dikenakan cas bayaran lewat, Encik Din perlu menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad. So, A, B, C, D. Apa jawapan? Cuba tulis. Ada jawapan tak? Okey, dekat sini cikgu tunjuk. Cikgu bagi tahulah dekat awak semua. Sekiranya kita tengok baki tunggakan kad kredit. Okey, sekiranya seseorang ni bayar habis. Maksudnya dia menjelaskan hutang dia, maka tiada cas yang dikenakan. Maksudnya baki tunggakan jika dia bayar ke semua 4,300 maka tiada cas yang dikenakan. Sekiranya dia hanya bayar minimum. Maksud bayar minimum 5% atau minimum RM50. Maksudnya daripada hutang dia tu, dia hanya bayar 5% daripada 4,300 ataupun paling sikit lah minimum RM50. Maka baki selepas bayaran balik, bayaran minimum tu hanya dikenakan cas kewangan. Maksudnya cas kewangan ni 15 sehingga 18%. Kita ada yang ketiga. Ketiga ni jika dia tidak membayar langsung. Sekiranya dia tidak membayar langsung, dia akan dikenakan, ingat nanti cikgu share, cas kewangan. Kewangan 15 sehingga 18% dan dia dikenakan juga cas lewat bayar. Yang ni you all dah belajar 1%, 1% atau minimum RM10. Cikgu ulang contoh sekiranya ada baki tunggakan di dalam kad kredit. Sekiranya individu tu bayar habis, tiada cas yang akan dikenakan. Tiada cas lebih lah. So jelas hutang dia. Sekiranya dia hanya membayar, maksudnya dapat baki hujung untuk bulan Mac tu, dia pun bayar je. Tak ada duit lah nak bayar ke semua. So dia bayar sahaja RM50 ataupun 5% daripada tunggakan. Maka baki selepas bayaran tu hanya akan dikenakan cas kewangan. Cas kewangan ni memang kebanyakan 15 sehingga 18%. Sekiranya individu tersebut tidak membayar langsung, maka
dia akan dikenakan caj kewangan sama. Dan satu lagi dia akan dikenakan caj lewat bayar 1% atau minimum RM10. Boleh? So berbalik kepada soalan kita tadi. Ni. Dalam penyata kad kredit untuk bulan Mac, baki tertunggak yang perlu dibayar oleh Encik Ding ialah RM4,300. So Encik Ding tidak menggunakan kad kredit bulan Mac. Maka contoh keluar dapat bulan April baki. Mac ni tak adalah, still lagi RM4,300. So antara pernyataan berikut yang manakah benar? So A, bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ding ialah RM300. B, Encik Ding perlu membuat pembayaran minimum bagi jumlah tertunggak supaya caj bayar lewat tidak dikenakan. B, hanya caj kewangan ke atas baki tertunggak sahaja yang akan dikenakan jika Encik Ding tidak membuat sebarang bayaran pada bulan Mac. Betul ke? D, untuk mengelak dikenakan caj bayaran lewat, Encik Ding perlu menjelaskan semua baki akhir penyata. So A, B, C, D. Yang mana rasa-rasa? Cikgu, saya rasa B. Yes, good. Iaitu B. Yes. Jawapannya adalah B. Sekian lemak besar. Encik Ding ni perlu membayar minimum bagi jumlah supaya caj bayaran lewat tidak dikenakan. Kalau A, bayaran minimum harus dibayar oleh betul ke 300? Iaitu bayaran minimum ni dikenakan ialah apa? 5% ataupun RM50. C, hanya caj kewangan ke atas baki tertunggak sahaja dikenakan. Betul ke tak? Jika dia tak membuat sebarang bayar, kena perlu tambah apa? Caj lewat bayar satu lagi. Kalau D, untuk mengelak daripada caj bayaran lewat, Encik Ding perlu menjelaskan. Salah. So jawapannya adalah B. Boleh? So maka cikgu stop kelas kita pada dah lebih dah 3 minit. Cikgu dah ambil masa subjek sains 3 minit. So cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Kita akan sambung pada minggu akan datang dengan bahagian B sedikit dan bahagian C. So nanti nak senang you all buat dahulu bahagian B dan bahagian C. Nanti minggu depan kita terus sahaja kepada sesi perbincangan. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada malam ni. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Kita jumpa pada minggu hadapan. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, pada minggu selamat datang kepada semua para pelajar tingkatan 3. Okey, kita akan menyambung kita punya perbincangan malam ini untuk mata pelajaran sains tingkatan 3 ya. Okey. Pada minggu lepas, kita telah pun
membincangkan bab 7 tentang perubahan tenaga bagi sistem tertutup, iaitu perubahan tenaga untuk gerakan bandul ringkas dalam sistem tertutup dan juga ayunan spring berbeban dalam sistem tertutup. Okey, kita dah bincang ini kan. Okey. Alright, so kita pergi kepada ni. Ini dia perkenalkan tentang sistem penemuan keradioaktifan. Saya tak tahulah, mungkin ada sarjana-sarjana sains dalam Islam mungkin ada yang menemukan sejarah penemuan keradioaktifan, tapi saya tak pasti. Tapi banyak ni dicerita orang putih lah, Western. Okay. Patut kita kena sebut tentang sarjana-sarjana Islam ya. Kita akan rasa bangga orang Islam juga adalah antara orang yang paling awal untuk menghasilkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan sains. Okey, ahli sains ini penemuan dia Wilhelm Röntgen. Apa nama dia? Röntgen. Okey. Pada tahun 1895 Wilhelm Conrad Röntgen menemukan sinar X secara tidak sengaja. Wilhelm juga telah mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Wah, ini saya tak tahulah buat apa dia ambil situ, saya tak tahu. Okey, seterusnya kita pergi pada tahun 1896. Okey, Antoine Henry Becquerel. Ini mesti Perancis ni, Antoine. Seorang ahli fizik Perancis telah menemukan bahan radioaktif iaitu uranium. Okey, pancaran uranium sebenarnya yang bahaya juga boleh menyebabkan kanser kalau orang tu kena pancaran uranium ini. Okey, beliau juga telah menghasilkan kajian yang lebih mendalam tentang sinar X. Okey, pada tahun 1897. Ini famous juga ni, dua orang ni. Kalau awak tengok kan, berderet-deret tahun dia, 1895, 1896, 1897. Maksudnya pada era ini mereka ni begitu tertarik kepada kajian yang ada kaitan dengan uranium. Sinar X inilah. Okey, ini famous juga ni, dua orang ni suami dan isteri ni. Pada tahun 1897 Mary and Pierre Curie juga ini daripada Poland. Pasangan suami isteri dari Poland telah menemukan dua unsur radioaktif iaitu polonium dan radium daripada biji uranium. Berani dia orang kan, sebab benda ni bahaya sebenarnya. Okey, pada tahun 1903 Ernest Rutherford yang merupakan ahli fizik telah mengkaji lebih mendalam tentang bahan radioaktif radium dan polonium. Beliau juga menemukan dua sinar radioaktif iaitu sinar alpha dan sinar beta. Tengok Western people dia orang sangat-sangat committed untuk mengkaji sesuatu benda yang baru. Betul Okey, so kita akan melihat kepada topik keradioaktifan. Apakah dia yang dimasukkan sebagai keradioaktifan? Keradioaktifan ialah proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadikannya lebih stabil. Okay, so unit keradioaktifan bagaimana nak kira dia adalah kadar perebutan nukleus tidak stabil diukur dalam unit Curie. Ingat tak? Ini mesti ini Marie Curie ni, mesti daripada sini dua orang ni kan. Okay, suami isteri ni yang menghasilkan, dia come up with the formula. Okay, ini adalah Curie CI, 1 Curie equals to 3.7 darab 10 ganda 10 perebutan per second. Macam manalah dia orang cari benda-benda ni kan, Allahuakbar.
Unit SI bagi keradioaktifan ialah becquerel. Becquerel BQ ialah 1 perebutan sesaat sangat laju. 1 perebutan sesaat per saat. Okey, ini adalah dia punya apa tu formula untuk pengiraan. 1 CI berapa sama dengan berapa dan juga 1 becquerel di perebutan 1 perebutan per saat. Okey. Ini sangat simple ini nota ini. Okay, saya diberi nota ini ya, sangat simple. So kita tengok. Separuh hayat perebutan radioaktif. Separuh hayat maknanya T1/2 ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya bagi setiap separuh hayat. Yang ini nampak tak ada warna kan? Belum mereput. Yang ini sudah mereput. Ini belum. Ini lebih pekat warna dia kan? Yang ini sudah mereput. Separuh hayat pertama. Mungkin sini belum mereput, ini sudah mereput. Dan sini separuh hayat kedua. 1/4, ini lebih gelap belum mereput. 3/4 sudah mereput. Dan seterusnya. Ini kalau awak tengok separuh hayat ketiga. 1/8, ini 1/8 macam kek ni kan. Macam potongan kek ni adalah 1/8. Belum mereput, 7/8. 7/8 sudah mereput. Bahan radioaktif bahan radioaktif X telah mereput dengan separuh hayatnya. T1/2, 6 tahun. Okey, 6 tahun. Hitungkan GC bahan radioaktif X selepas 24 tahun. Iaitu jika GC-nya ialah 48G. Okey, so ini adalah kadar perebutan nukleus tidak stabil. Okey, ini awak kira sendiri ya. Okey, ni quiz ya. Okey. Alright, so kita terus kepada ini pula. Okey, ini masih lagi dalam bab 8. Tadi tentang keradioaktifan. Awak gunakan formula yang diberi ya. Okey, so untuk di sini atom dan nukleus. Atom dan nukleus, struktur atom terdiri daripada 3 zarah subatom, iaitu proton, neutron dan apa? Elektron. Okey. Proton dia punya charge positif, elektron charge negatif dan neutron adalah neutral. Okay. Alright, so di sini atom dan nukleus. Struktur atom terdiri daripada 3 zarah subatom. Okay, kalau tengok gambar rajah di sini, pembentukan ion positif iaitu kation dan juga ion negatif anion. Dalam ni adalah zarah neutral yang tidak bercas dalam ni kan. Maknanya kalau awak tengok kan, neutral tu maknanya elektron dan proton tu dia punya jumlah lebih kurang sama. So dia neutral, maknanya positif dan negatif tu dalam jumlah yang stabil dia adalah neutral. Di sini adalah zarah yang bercas negatif, elektron. Zarah yang bercas positif adalah proton. So dia bergerak mengelilingi yang neutral tadi. Okey, menurut teori atom Dalton, atom ialah zarah paling kecil dan tidak boleh dibahagi. Okey, atom ialah zarah paling kecil dan tidak boleh dibagi. Paling kecil ya.
atom. Nah, atom maknanya terdiri daripada inilah proton, neutron dan juga elektron. Okay, so ini macam, ini lebih pada fizik lah sebenarnya kan, saya tak silap fizik. Okay, atom yang menderma elektron membentuk ion positif, kation. Atau yang menderma elektron maksudnya elektron tu keluar daripada situ kan. So dia jadi kurang elektron. Bila dia derma elektron, dalam tu kurang elektron, lebih apa dia? Lebih proton. Bila lebih proton, jadilah dia ion positif yang disebut sebagai kation. Contoh pembentukan ion natrium. Okay. So zarah neutron untuk natrium ataupun Na bacaan dia, zarah subatom neutron bilangan 12, cas kosong. So protonnya pula bilangannya 11. So positif 11. Elektron adalah negatif 11. So macam mana tu? Sama banyak. So dia adalah cas apa? Sini dia tulis sini cas positif. Ni ada cara tau untuk kiraan ini kan, untuk persamaan kimia ni dia ada cara dia. Alright. So kalau awak tengok sini, proton positif 11, neutron adalah negatif 11. Nampak bilangan jumlahnya sama kan? Okay, buang elektron. Kita tengok kat sini. Tadi kan dia kata menderma. Menderma kan? Buang elektron. Elektron kurang. Yang lebih ialah proton. Betul tak? Okay. Jadi apabila berlaku tindak balas kimia, cas elektron dikeluarkan. Bila keluar cas elektron jadi sikit. Jadi berapa? Nampak? Elektron jadi 10. Proton jadi cas ion natrium, positive 1. Okay, so maknanya lebih 1 lah. Betul. Okay, neutron. Okay. Tengok kat sini jadi 12. Proton jadi 11. Elektron jadi 10. Maknanya jadi cas proton lebih 1 apabila elektron keluar daripada sini. Bila elektron dibuang, ini jadi. Betul tak? Apabila elektron dibuang, jadilah apa dia? Lebih proton, elektron jadi kurang. Jadi kat sini ditulis cas pada ion natrium jadi Na+, maknanya positif 1. Lebih lebih proton di situ berbanding dengan elektron. Persamaan yang mewakili pembentukan natrium Na ialah Na kepada Na plus ke atas tambah elektron negatif. Okay. So dia jadi lebih positif lah kat sini kan. Lebih positif lah sebab elektronnya dibuang. Okay, so atom yang menerima elektron membentuk ion negatif. Ni opposite daripada situ. Macam yang ini buang elektron. Bila buang elektron, cas elektron berkurangan daripada 11 jadi daripada negatif 11 jadi negatif 10. Yang proton ni pula daripada mana tadi? 11 jadi positif 11. Okay. So di sini dia adalah lebihan cas positif. Sini dia sebab dia asingkan positif 1 ni sebab dia nak tunjuk lebihan cas positif tu dalam satu lebihan cas positif ataupun proton dia. Okay. Alright, di sini pula di mana menerima elektron. Contoh kat sini dia bagi contoh atom klorin. Atom klorin neutron kosong, proton 17 iaitu positif 17.
elektron, ini kedudukan asal lah. 17, elektron adalah negatif 17. Apabila dia menerima satu elektron, okey, so apa berlaku? Bila dia menerima satu elektron, kat sini charge proton tetap sama, tetapi kat sini awak tengok charge elektron, okay, dia masih buat macam ni kan, tapi yang lebihan elektron dia letak kat bawah ni. So persamaan kimia ialah Cl negatif, persamaan ion klorida ni adalah Cl negatif kat atas tu. Okay. Ini dia nak tunjuk persamaan macam mana dia jadi Cl negatif ya. Cl plus satu charge elektron menghasilkan Cl negatif. Sebab dia menerima elektron, so terdapat lebihan elektron di sini. Sebab tu dia tulis kat sini negatif 1. Dia nak tunjuk pertambahan 1 elektron. Mana bila tambah 1 elektron, kat sini kan neutral. Bila tambah 1 elektron maknanya lebihan lah elektron kat sini. So dia jadi negatif. Okay, boleh faham ya? Okay, saya harap awak faham ya. Kedudukan ini boleh tengok balik ya. Cek balik untuk fahamkan. Alright. Okay. Kita pergi kepada sinaran. Okay, banyak lagi tak yang bab 8 ni? Okay, cuba tengok balik ya. Balik, bab 8. Ada lagi ya, bab 8. Alright, so kita lihat sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Pelik nama dia kan. Keradioaktifan lagi. Jenis sinaran. Sinaran terbahagi kepada 2. Sinaran mengion dan juga sinaran tidak mengion. Apakah sinaran mengion? Sinaran mengion adalah sinaran yang menghasilkan ion positif atau ion negatif apabila melintasi udara. Ini fizik ya. Oh, ini semua fizik. Okey. Menarik ya. Menarik juga fizik ni. Siapa yang minat fizik ya? Okey. Saya dulu masa saya belajar sains dulu, aliran sains kan, saya lebih suka fizik daripada chemistry. Okey. Alright. Okey, ni menarik. Okey, sinaran ya, ada 2. Sinaran yang menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Contohnya ialah sinaran alfa, beta, sinaran X, sinaran gamma dan juga sinar ultra-ungu, ultraviolet. Okay, dalam bahasa Inggeris adalah ultraviolet ataupun ultra-ungu. So ingatlah alfa, beta, gamma, ultra-ungu dan sinar X untuk sinaran mengion. Ni dia kata menghasilkan ion positif atau negatif. Ini antara ni ada yang negatif dan positif apabila melintasi udara. Okey, untuk sinaran tidak mengion adalah sinaran yang tidak menghasilkan ion positif ataupun negatif apabila melintasi udara. Iaitu contoh cahaya nampak. Cahaya yang kita nampak kan. Kita nampak cahaya. Okay. Alright. Mungkin cahaya waktu siang ataupun cahaya waktu malam daripada mentol dan sebagainya. Dan juga tidak menghasilkan ion positif dan negatif. Infrared juga tidak menghasilkan ion negatif ataupun positif. Gelombang mikro dan juga gelombang radio. Dia tidak mengion, tidak menghasilkan ion positif ataupun negatif. Yang lain tadi menghasilkan ion positif atau negatif apabila melintasi udara. Boleh faham ya? Okey. Bagus. Kita pergi pada the next one. Spektrum elektromagnet. Okey, saya tengok ya, untuk nota ni dia lebih kepada gambar rajah. Dia lebih kepada
kita panggil visual untuk senang awak ingat. Tapi mungkin bagi saya perlu juga pembacaan daripada visual saja kan. Mungkin ada explanation, penerangan yang lebih detail lagi lah. Untuk sekadar gambar raja okey untuk mudah ingat, tapi cantik kalau ada penerangan yang lebih lanjut. Okey, spektrum elektromagnet. Okey, spektrum maksudnya range. Range tu maksudnya daripada kita kata macam mana ya, satu kiraan kepada kiraan yang lebih mungkinlah kita tengok ya. Kalau kat sini you tengok daripada 0 Hz kepada 3000. Okey, kita ada 0 Hz, 50 Hz, 3 kHz, frekuensi radio 300 GHz, terus kepada 3000 terahertz dan juga kepada 30 apa dah ni saya tak tahulah sebut dia kan. Tapi di sini awak tengok frekuensi ni adalah cahaya yang tidak mengion. Okey, lebih tinggi dia mengion. Maknanya pada kadar yang tertentu daripada kadar yang 0 sampai pada kadar tertentu ni dia masih lagi dalam kedudukan tidak mengion, maksudnya dia tidak menghasilkan ion negatif ataupun positif di sini. Atas pada 3000 saya rasa tetra ke theta ni, Hertz ni, okey, dia akan menghasilkan ion positif atau negatif. Sebab tu dipanggil di sini adalah mengion. Okay. Alright, so kita tengok apa benda yang menghasilkan tidak mengion dan mengion tadi. Elektrik statik dan medan magnet tidak mengion. Elektrik ulang-alik dan medan magnet juga tidak mengion. Siaran TV dan radio dia tidak menghasilkan ion positif atau negatif. Siaran TV dan radio, okey. Telefon mudah alih pun sama, tidak mengion. Gelombang mikro dan satelit juga tidak mengion. Cahaya matahari yang boleh dilihat juga tidak menghasilkan ion positif dan negatif, tidak mengion. Ultraviolet, dia sebahagian, ultraviolet ni dia sebahagian kecil tidak mengion, tetapi dia dah lebih kepada mula nak mengion. So awak tengok di sini lah. Sini kan dia punya tanda aras dia. Okey, ultraviolet tu ada sebahagian tidak mengion dan sebahagian lain bila lebih tinggi dia mengion. Dan juga termasuk sinar X dan sumber radioaktif. Okey, ingat gambar raja ni senang nak ingat kan, dalam bentuk visual. Okey, seterusnya. Okey. Nanti dah habis bab 8, mungkin ni sekarang pukul berapa sekarang? Kalau sempat kita jawab soalan ya. Okey, jenis sinaran mengion. Okey, jenis sinaran radioaktif, sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma adalah tidak mengion. Alfa, beta, gamma. Cuba tengok balik. Oh no, sorry. Mengion alfa, beta, gamma mengion. Ni cuba tengok kat sini kan. Alfa, beta, gamma dalam kategori mengion. Sorry ya. Okey, jenis zarah, sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Jenis zarahnya ialah disebut sebagai nukleus helium. Nukleus helium. Iaitu, okey, ini helium ni sejenis gas kan. Helium sejenis gas. Ini gas lah ni. Okey, dan juga beta, sinar beta, elektron yang berhalaju tinggi. Elektron yang berhalaju tinggi. Alright, seterusnya sinar gamma, gelombang elektromagnet. Gamma cas zarah untuk nukleus helium, cas zarahnya adalah positif. Sinar beta, elektron yang berhalaju tinggi dan elektron ni. Negatif elektron Gelombang elektromagnet juga kat sini disebut sebagai neutral. Okey. Kuasa pengionan.
Untuk alfa tinggi, sinar beta sederhana, sinar gamma rendah. Elektromagnet. Okey. So, kuasa penembusan untuk sinar alfa rendah, sinar beta sederhana, elektromagnet, penembusan tinggi. Okey. Ni sumber radioaktif tadi. Alfa, beta, gamma. Ini dia punya simbol alfa. Okey, simbol beta macam ni. Dan simbol gamma ni macam bentuk I pula. Bentuk Y. Ni memang alfa macam bentuk A. Beta macam bentuk B. Tapi gamma macam bentuk Y. Dia boleh tembus. Dia boleh tembus. So, ini kertas. Kertas kan? Rendah. Okey. Untuk plumbum memerlukan gelombang elektromagnet. Kalau sederhana macam ni, memerlukan sinar beta. Kalau rendah, sinar alfa pun boleh lah. Sini kan? Okay. Alright. So, pemesongan oleh medan elektrik. Okay. Kalau dia tengok di sini, alfa dipesongkan oleh plate negatif, beta dipesongkan oleh plate positif dan juga elektromagnet tidak dipesongkan. Pemesongan medan elektrik. Okey? Sumber radioaktif. So dia tengok plate plate negatif ni plate positif. Plate negatif oleh alfa dipesongkan oleh plate negatif. Alfa dipesongkan oleh plate negatif. Beta dipesongkan oleh plate positif. Dan gamma tidak dipesongkan. Tak ada kesan. Maknanya kalau awak letak plate positif, beta ikut. Kalau awak letak plate negatif, alfa akan ikut kat situ, terpesong. Tapi gamma tidak terkesan, tidak dipengaruhi. Okey. Pemesongan oleh medan magnet. Okey, pemesongan oleh medan magnet. Kalau awak tengok sini, sumber radioaktif. Alfa dipesongkan ke atas. Kalau awak tengok sini, ini adalah magnet. Magnet selatan utara for sure dia tertarik kan. Okey, so dia pancarkan sumber radioaktif, jadi kat sini dia boleh dia di sini menunjukkan bahawa alfa bergerak ke atas, ke utara, beta bergerak ke bawah, ke selatan. Maknanya alfa tertarik ke arah utara, ke atas. Beta tertarik ke arah selatan, iaitu ke bawah. Walhal ini adalah gamma. Gamma ni tak makan saman, dia straight aja. Dia tak pergi atas, utara, dia tak pergi ke bawah, selatan. Dia tidak terpesong. Macam ni lah, tak ada kesan kan. So dia tidak terpesong, dia go straight ke depan. Okay, tidak dipesongkan. Boleh faham ya? Ingat yang tu je. Okay, ingat gambar rajah ni pun lagi senang untuk awak kan. Okay. Alright. Okay, kita tengok lagi. Banyak topik 8 ni. Banyak, tak apa. Mungkin untuk malam ini kita cerita ni je, teori sahaja. Nanti kita sampai masa kita habis teori untuk bab 8, kita akan pergi kepada soalan. Sumber sinaran mengion dalam alam sekitar. Macam mana wujudnya sumber sinaran mengion ini? Okey. Dia ada dua keadaan. Yang pertama adalah saya kecilkan. Okey, boleh nampak Boleh ya? Okey, besar sikit. Alright. So, kita tengok. Sumber mengion tadi yang semula jadi dan buatan manusia. Okey, untuk semula jadi sinaran kosmik. Okey, sinaran kosmik maknanya di udara kan. Ada sinaran-sinaran inilah. Turut dikenali sebagai sinaran kosmik atau galaktik.
sinaran yang bertenaga tinggi. Maknanya sinaran ini berada dalam sekitaran kita ataupun berada di sekitar keliling bumi ataupun di universe, boleh jadi ada kan, galaktik, cosmic galaktik. So pancaran-pancaran ini ada dan memberi kesannya kepada pergerakan planet, pergerakan benda-benda yang ada di alam semesta lah. Okey, dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi lain. Okey, sistem kosmik sinaran kosmik. Sinaran ini boleh dikesan menggunakan teleskop. Maknanya yang semula jadi ni memang ada di sekitar alam semesta dan dia kata boleh dikesan menggunakan teleskop. Ini teleskop nama Cherenkov. Wah, ini mesti kat Russia ni. Yang digunakan untuk mengesan sinaran ini. Tengok ya, bangsa-bangsa lain sangat advance. Bangsa kita, bangsa Melayu mesti advance macam ni lah. Belajar benda-benda ni, belajar sains jadi ahli saintis yang terkemuka ya. Alright, sinaran latar belakang. Sinaran latar belakang ini adalah sinaran kosmik. Untuk semula jadi ada dua, kosmik dan sinaran latar belakang. Okay, untuk sinaran latar belakang, sumbernya adalah sinaran kosmik satu dan juga bahan radioaktif semula jadi seperti sisa radioaktif dan radioisotop. Menarik ya, kalau saya ingat balik radioaktif dan radioisotop ni, diorang boleh digunakan untuk mengenal pasti berapa, kalau contoh kan untuk arkeologis lah, orang-orang yang pergi cari artifak-artifak yang zaman silam yang sejarah-sejarah punya, contohlah dia cari gali dekat kawasan piramid contoh kan. So dia ambil bahan tu, dia nak tahu berapa umur bahan tersebut, dia boleh guna radioisotop ataupun sisa radioaktif ni. Radioisotop untuk mengenal pasti bahan tersebut adalah daripada berapa ribu tahun yang lepas. Dia boleh kenal pasti guna radioisotop. Okey, alat pembilang Geiger digunakan untuk mengukur sinaran latar belakang dalam kuantiti dos. Alat pembilang Geiger ni macam alat ya. Ini macam kalkulator pula nampak kan. Dia digunakan untuk mengukur sinaran latar belakang dalam kuantiti dos. Dos ini adalah 1 SV sama dengan 1 Joule. Tenaga sinaran mengion yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Ini semua fizik kan. Unit pengukuran microsievert dia panggil per jam. Per jam, per hour lah kalau jam. Jam ni apa? Is it jam is for joule ataupun jam per hour? Kena tengok per jam maknanya sepatutnya apa? USV over J. J ni joule ke jam? Kalau jam hour. Kena tengok balik ya. Kadang saya ragu-ragu juga sebab minggu lepas ada kesilapan juga dalam apa tu nota ni kan. Okay, kena check balik. Alright, buatan manusia. Ada juga sinaran sumber sinaran mengion yang dihasilkan oleh manusia, contohnya seperti ujian nuklear, kemalangan nuklear, penghasilan radioisotop dan juga kegunaan untuk perubatan. Kegunaan untuk perubatan macam nak cure cancer kan. Okay, digunakan dalam perubatan. Alright, okay. Mungkin kalau awak ada buku-buku rujukan yang lain boleh buat pembacaan yang seterusnya lebih detail untuk awak faham sebab nota ni dia banyak guna gambar rajah ya. Okay, anggaran dos sinaran latar belakang. Mana tadi dos sinaran latar belakang yang Geiger tadi kan. Ni alat Geiger tadi untuk alat pembilang. Okay. Sinaran latar belakang dalam kuantiti dos. Okey, contoh di sini ya untuk anggaran dos sinar latar belakang.
Okey, kita tengok di sini anggaran dos sinaran latar belakang boleh disukat dengan inilah alat ini dipanggil alat pembilang Geiger ni dalam bentuk dos ini. So dia boleh tengok gambar foto sinar X. Okey, dia boleh anggarkan ya dos sinaran tersebut. Contoh kan macam contohlah kalau kita buat X-ray, kadang-kadang X-ray tu adalah tak bagus juga untuk badan kita. So kalau katalah X-ray tu terlebih sinaran, so awak boleh guna untuk anggarkan berapa dos yang kita lebih ke contohlah ya. Okey, sinaran kosmik. Okey, sinaran kosmik juga boleh disukat. TV komputer. Boleh juga TV dan komputer. Sebab tu jangan guna terlalu overuse. Overuse maksudnya terlebih guna alat-alat elektrik ini sebab contoh kan macam laptop ke ataupun desktop komputer awak tu dia menghasilkan sinaran. Okey, so kalau lama sangat kat depan desktop dia akan memberi kesan kepada apa? Kepada mata, pada otak. So apa-apa pun tak boleh overdose. Faham ya? Tak boleh overdose Okey, seterusnya angkasawan di angkasa lepas. Okey, angkasawan di angkasa lepas pun boleh measure ataupun boleh check dos dia. Dan seterusnya boleh check dos kawasan berhampiran jana kuasa. Kalau jana kuasa elektrik, jana kuasa nuklear, nak tahu jana kuasa tu mungkin telah bocor. Contoh kan, jana kuasa nuklear tu telah bocor, boleh check dos dia berapa. Mungkin terlebih daripada yang normal, so mereka kena buat sesuatu lah. Mungkin ada kebocoran lah. Ini mungkin untuk memantau kebocorannya. Okey, sinaran latar belakang alam sekitar. Okey, alam sekitar ya. Mungkin ada kawasan-kawasan yang berlaku terlebih sinaran ini mungkin disebabkan oleh pencemaran alam sekitar ya. Pencemaran alam, so dia boleh sukatlah guna dos. Tengok dos dia terlebih ke terkurang ke. Terkurang tak apa, jangan terlebih lah. Imbas CT juga menggunakan sinaran inilah. Kadang-kadang benda-benda ni juga sebenarnya tak bagus sebab takut dos terlebih kan, tapi disebabkan oleh kita nak check penyakit dan sebagainya terpaksa guna. Betul tak? Okey, dan juga ni di sini adalah dalam penerbangan. Dalam penerbangan mungkin di persekitaran udara di mana lalunya kapal terbang tadi. Dan juga ada lagi sinar foto X. Kita dah cerita kan sinar foto X right, sebab dia guna ini lah. Dia guna sinaran X ni. So kalau tidak bagus kalau overdose. Ya betul. Boleh berlaku overdose masa ambil gambar X-ray tu. So kena berhati-hati lah. Alright, boleh faham ya? Gambar raja ni sangat bagus untuk mudah anda nak ingat. Okay, ada lagi tak? Okay, kita habis sempat 9.45 betul. So kita ada 1 minit lebih kurang. Sinaran, risiko sinaran terdedah kepada sinaran mengion. Banyak betul ya untuk topik. Okay. Saya rasa minggu depan boleh habislah topik bab 8 ya. Risiko terdedah kepada sinaran mengion. Boleh saya pergi sikit lagi ya? Last page muka surat. Boleh. Boleh. Oh, terima kasih. Bagus minat tu. Alright. Risiko terdedah kepada sinaran mengion. Apa risiko dia? Yalah, bila X-ray terlebih kan, boleh ada risiko. Satu, menyebabkan kematian. Kedua, menyebabkan mutasi genetik. Dia akan merosakkan genetik ya. Awak ingat kan, awak dah belajar kan? Saya rasa form 3 yang belajar pasal genetik. Dia boleh merosakkan genetik ya. Dan juga meningkatkan risiko kanser, betul.
dan kerosakan tisu dan juga organ badan. Kena hati-hatilah. Kan salah satu ialah apa dia? Terdedah kepada apa tu? Terlebih masa duduk depan laptop, terlebih masa duduk scroll guna awak punya handphone. Handphone pun ada sinaran Television. Television dia ada jarak Awak kena duduk, jangan dekat sangat depan betul-betul televisyen, bahaya. Untuk jangka masa yang panjang lah, kalau dalam masa jangka pendek mungkin tak nampak kesan dia kan. Untuk jangka masa panjang, mata dan juga mungkin otak awak. Okey. Sinaran X pergi X-ray bahaya juga kalau terlebih overdose dan juga yang inilah. Nak check di sini kan, nak check masuk dalam ni sebab ini kan sakit kan, nak check tengok. Dia panggil CT scan kan? CT scan. Okay, so itu adalah risiko terdedah kepada sinaran mengion tadi yang banyak charge positif ion positif dan ion negatif. So apa perlu buat? Okay, last untuk malam ini. Yang pertama, menghadkan tempoh masa ketika berada di kawasan yang terdedah kepada sinaran X. Okey, awak rasa sekarang kan saya rasa jerebu, betul tak? Suhu terlalu panas. Boleh jadi tak ada sinaran-sinaran tu? Mungkin dia boleh buat awak sakit, betul tak? Sakit tekak, pening kepala, semua tak selesa sebab terdapat partikel-partikel ataupun partikel-partikel ni zarah-zarah yang tidak bagus di udara sekarang kan. Boleh menyebabkan sakit. Kedua, pengambilan foto sinar X hanya dibuat mengikut arahan doktor. Tak boleh pandai-pandai. Jadi orang yang terlatih sahaja yang diberi tanggungjawab untuk mengambil foto X-ray. X-ray. Kan? Kalau nak kerja kena X-ray tau. Pergi hospital nak tengok penyakit apa pun X-ray. Elakkan daripada makan makanan ataupun minuman yang dicemari oleh bahan radioaktif. Langkah pencegahan. Keempat, menggunakan alat pelindung sinaran yang sesuai seperti kacamata anti ultra ungu. Yes. Mungkin awak tengok lama, mungkin awak kerja lama tengok dekat skrin. So awak kena guna cermin mata anti ultra ungu supaya nak jaga, lindungi mata lah. Dan yang kelima, menghadkan waktu bekerja juruterbang kepada tempoh yang tertentu. Juruterbang mungkin dia tak boleh terbang lama lah. Okay. Nombor 6, memastikan jarak pemisahan yang selamat antara televisyen dengan penonton. Saya dah bagi tahu tadi kan. Okay, jarak antara TV dengan mata ada jarak yang tertentu. Cuba cek. Okay, sebab apa? Memberi kesan yang tidak baik untuk mata dan juga otak. Okay, nombor 7. Mematuhi arahan pihak berkuasa jika berlaku pencemaran radioaktif. Ini untuk mereka-mereka ataupun orang-orang yang tinggal dekat dengan pusat penghasilan radioaktif. Kat negara kita alhamdulillah tak ada. Kalau boleh tak payah. Sebab apa? Satu, mahal. Yang kedua, mungkinlah kalau untuk menghasilkan tenaga elektrik mungkin, tetapi harganya agak mahal sebab kita tidak ada mineral uranium. Kena beli uranium tadi untuk menjalankan proses tadi. Jadi kos dia tinggi dan mungkin negara kita tidak mampu lah. Kalau boleh tak payah sebab kesan dia adalah lebih teruk sekiranya berlaku kebocoran di bahagian tertentu di pusat penghasilan nuklear tadi. Boleh faham ya? Alright, so saya rasa kita berhenti di situ. Kita akan sambung minggu depan di bahagian kegunaan sinaran radioaktif. Okay? So, sehingga berjumpa lagi. Dah bateri dah rendah dah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Saya harap awak jaga diri dan belajar rajin-rajin. Selamat maju berjaya. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada malam ini. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Bye. Bye-bye semua. Selamat belajar ya. Okay.
Terima kasih.